Bismillahirrahmanirrahim. Adakah Dajjal itu telah ada atau ia belum muncul? Suatu masalah yang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan ulama, dan berlakunya kekhilafan pendapat di kalangan mereka kerana perselisihan faham terhadap beberapa hadis yang sahih yang memberi makna bahawa Dajjal itu telah ada. Soalan, adakah Dajjal itu sudah ada sekarang? Sejak zaman Nabi SAW disembunyikan oleh Allah dan zahir di akhir zaman, atau Dajjal itu dizahirkan sebagaimana manusia biasa yang dilahirkan di akhir zaman dan muncul bila tiba masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini menjadi khilaf di kalangan ulama, berbeza pendapat, kerana ada hadis-hadis yang sahih yang menyebut Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Namun perkataan Dajjal ini ditafsirkan dengan makna yang lebih luas. Semua pembohong yang membawa ajaran yang sangat menyesatkan adalah Dajjal. Yang zahir bukan seorang, banyak. Cuma di akhir zaman akan muncul satu Dajjal yang paling besar, yang menggoda, yang mempesona manusia dengan sihirnya, dengan tipu dayanya, sehingga menyesatkan orang-orang yang lemah imannya, bergoncang mereka yang kuat imannya. Di sini terdapat perbincangan yang panjang. Beberapa hadis yang sahih memberi makna bahawa Dajjal itu telah ada. Hadis tersebut di antaranya ialah an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, sami'tu nida al-munadi yunadi as-salata jami'ah. Ada orang baca as-salatu jami'ah, ada baca as-salata jami'ah. Kalau baca as-salata jami'ah dengan makna iqra', menggalakkan orang mari sembahyang belaka dalam keadaan berjamaah. As-salatu jami'ah khabar, memberitahu bahawa nak diadakan sembahyang berjamaah dengan makna khabar. Tapi yang lebih baik dibaca by data as-salata jami'ah. Fa kharajtu ila al-masjid fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi an-nisa'i allati tali zuhur al-qaum. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'ala al-minbari wa huwa yadhhak. فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة لم تبقى عليه ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. buang ra tu ad-dajjal, alif lam daj ji alif lam, ra tu tak ada. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية
مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفa'u, ada hamzah dulu pada waktu ada hamzah, itu salah je. ثم ارفa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghrib asy-syams فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سرعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قدرتم على خبري فاخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا فقال اخبروني في نخل بيسان قلنا من أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم أما إنه يوشك ألا تثمر قال اخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا من أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال اخبروني عن عين زغى قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال اخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب العرب dengan ain قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرنا أنه غزر على من يليه من العرب bukan الحرب من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم أني أنا المسيح وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدعو قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة
ya'nil Madinah tu tertinggal. Ala hal kuntu haddastukum dhalik? Faqala an-nasu na'am. Faqala fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa 'anil Madinati wa Makkah illa annahu fi bahri Syam aw fi bahri al-Yaman la bal min qibal al-mashriq. Ma huwa min qibal al-mashriq ma huwa wa awma biyadihi ila al-mashriq. Qalat Fatimah binti Qais fahafiztu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini hadis yang panjang, diriwayatkan oleh seorang sahabat perempuan, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, menunjukkan bahawa orang perempuan juga mengaji. Jadi pendapat mengatakan orang perempuan ni tak payah mengaji itu pendapat yang salah. Tak betul. Orang perempuan kena mengaji. Kerana hadis ini menunjukkan Fatimah binti Qais menghadiri ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa kuatnya ingatan dia. Sehingga hadis yang panjang ni dia ingat satu-satu. Bukan ada kalam macam zaman sekarang, bukan ada kertas. Dia dengar dengan hafal. Menunjukkan kuatnya ingatan dia. Dan ulama-ulama tabi'in meriwayatkan hadis daripada Fatimah binti Qais. Menunjukkan dia ni seorang yang alim dan ingatannya kuat. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, katanya, aku telah mendengar seruan memanggil supaya sembahyang berjamaah. Satu hari aku dengar panggilan daripada masjid supaya keluar beramai-ramai sembahyang berjamaah. Ini perkara luar biasa. Biasanya bang saja. Tapi kali ini ada panggilan supaya mari beramai-ramai. Lalu aku pun keluar menuju masjid, bersembahyang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada bersama-sama perempuan di saf yang pertama selepas kaum lelaki. Di mana cara sembahyang zaman Nabi bukan ada tabir tak tabir. Di mana yang di hadapan, bahagian hadapan orang lelaki, lepas tu budak-budak, lepas tu budak-budak, lepas tu perempuan. Jadi duduk kawasan sah yang pertama kalangan perempuan. Setelah selesai menunaikan sembahyang, di sini menunjukkan, walaupun di sana ada hadis khairu sufufir rijali awwaluhunna wa syarruhun akhiruhunna wa khairu sufufin nisa'i akhiruhunna wa syarruhunna awwaluhunna. Ada hadis sebaik-baik sah lelaki yang paling hadapan, seburuk-buruk sah lelaki sah yang belakang, sebaik-baik sah perempuan sah belakang, seburuk-buruk sah perempuan sah hadapan. Ada hadis begitu. Orang lelaki lebih afdal sah yang pertama, orang perempuan lebih afdal sah belakang. Itu hadis. Mengapa dia pergi sah depan? Untuk mendapat ilmu, majlis ilmu. Kalau majlis ilmu ada fadilat dia, maka lebih baik duduk sah di hadapan untuk mendengar ilmu dengan cara yang lebih dekat. Setelah selesai menunaikan sembahyang, Rasulullah SAW terus duduk di atas mimbar dalam keadaan ketawa. Duduk atas mimbar dalam keadaan senyum ketawa, suka. Lalu ia bersabda, tiap-tiap orang hendaklah berada di tempat sembahyang masing-masing. Jangan keluar, duduk tempat masing-masing. Seterusnya ia bersabda, adakah kamu tahu mengapa aku mengumpulkan kamu? Kamu tahu tak mengapa aku suruh kamu mari beramai-ramai? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ini untuk menguatkan ucapan. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya demi Allah, aku mengumpulkan kamu bukannya untuk memberitahu berita gembira dan bukanlah untuk memberi amaran yang mengerikan, tetapi aku mengumpulkan kamu untuk memberitahu bahawa saudara kita Tamim Ad-Dari
Tamim Ad-Dari, seorang sahabat, dahulunya seorang penganut agama Kristian, lalu ia datang berbai'ah dan menjadi seorang Islam. Tamim Ad-Dari, sahabat kita, dia datang, dia masuk Islam, dia berbai'ah. Dia telah menceritakan kepada aku tentang suatu perkara yang sama seperti apa yang telah aku ceritakan kepada kamu berkenaan Al-Masihud Dajjal. Aku pernah cerita kepada kamu berkenaan Dajjal. Sekarang ini Tamim Ad-Dari cerita kepada aku. Dia menceritakan kepadaku bahawa dia pernah menaiki kapal laut bersama-sama dengan 30 orang lelaki dari kabilah Lakham dan Juzam. Tamim Ad-Dari ini ialah pelaut. Ke laut, naik kapal. Dia berlayar di laut dengan orang Arab kabilah Lakham dan Juzam. Mereka telah dipukul gelombang di laut selama sebulan. Dipukul gelombang ribut selama sebulan. Lama. Kemudian mereka berlabuh di sebuah pulau di laut itu. Tiba-tiba mereka berjumpa sebuah pulau dan berlabuh, di mana letaknya di sebelah terbenamnya matahari. Dia merasakan sebelah matahari jatuh. Lalu mereka menaiki sampan-sampan seterusnya mendarat di pulau itu. Mereka naik sampan mendarat di pulau. Tiba-tiba mereka terserempok dengan seekor binatang yang kasar bulunya dan terlalu tebal sehingga tidak dapat mereka mengetahui hadapan dan belakangnya. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan seekor binatang yang lebat bulunya, tak tahu mana depan mana belakang. Lalu mereka berkata, celaka, binatang apakah ini? Binatang apa ini? Binatang itu menjawab, akulah Al-Jassasa. Binatang itu bercakap, aku Al-Jassasa. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasa itu? Jassasa itu apa? Binatang itu menjawab, pergilah kamu menemui seorang lelaki yang sedang berada di tempat pertapaan. Mau cari, ada orang lelaki duduk bertapa di rumah gereja. Rumah gereja. Gereja ni tempat rumah ibadat Yahudi ataupun Kristian. Sesungguhnya ia akan memberi berita yang sangat menarik kepadamu. Manakala ia menyebut kepada kami akan lelaki itu, kami berundur daripadanya kerana merasa takut kalau binatang itu satu syaitan yang mengganggu. Bila dia bercakap, dia beritahu pula hal tu, kami gundur, takut boleh jadi syaitan. Tamim meneruskan cerita dengan berkata, kami pun pergilah dengan segera ke tempat pertapaan itu sehingga kami masuk ke dalamnya. Tiba-tiba kami berjumpa tempat bertapa. Kami masuk dalam. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang lelaki yang paling besar pernah kami lihat. Seorang lelaki yang tubuhnya besar. Ia dibelenggu dengan kuatnya. Dia belenggu, diikat dengan rantai. Kedua belah tangannya diikat pada tengkoknya. Begitu juga kedua-dua belah betihnya dibelenggu dengan rantai besi. Dia belenggu rantai besi. Kami bertanya, siapa kamu ini? Kami tanya, siapa dia kamu? Ia menjawab, kamu telah berjaya mendapat berita halku ini. Beritahukan kepadaku siapa kamu. Tiba-tiba orang dibelenggu ni tanya, siapa kamu? Kami menjawab, kami ialah orang-orang Arab. Kami orang Arab. Kami telah berlayar di laut. Kami telah dipukul ombak yang bergelora. Kami di lambung ombak selama sebulan, sehinggalah kami dapat berlabuh di pulau ini. Kami menaiki sampan-sampan, lalu mendarat di atas pulau ini. Tiba-tiba kami bertemu seekor binatang yang kasar lagi tebal bulunya, sehingga kami tidak tahu di mana belakang kepala dan belakangnya, kerana dilindungi bulunya yang tebal itu. Lalu kami berkata, celakalah binatang apakah ini? Ia bercakap dengan berkata, akulah Al-Jassasah. Kami bertanya, apa dia Al-Jassasah itu? Ia menjawab, pergilah menemui seorang lelaki yang berada di tempat pertapaan. Sesungguhnya ia dapat memberi berita yang sangat menarik. Lalu kami pun bersegera datang menemuinya. Kami merasa takut kepadanya kerana merasa ia adalah syaitan yang juga mengganggu kami. Lalu lelaki itu berkata, lelaki ini rantai itu bertanya,
ceritakan kepadaku tentang pokok kurma di Bisan. Beritahu padaku tentang pokok kurma di Bisan. Bisan ialah satu lembah di Palestin, dekat sempadan Jordan. Lembah di Palestin. Lalu kami bertanya, apakah keadaan yang kamu ingin tahu? Mu nak tanya apa tentang lembah Bisan? Ia berkata, maksudku pokok kurma adakah masih berbuah? Kurma buah Bisan ni buah lagi kedok. Dia kurma di lembah Bisan ni kurma yang masyhur, buahnya besar, berkali ganda pada kurma yang ada di Madinah yang kita beli. Harganya mahal. Besar dekat dengan sejari, panjang pada jari, satu jari. Besar buah kurma ni. Kurma Bisan. Adakah masih berbuah? Kami menjawab, ya, berbuah. Ia berkata, jaga-jaga, tidak lama lagi ia tidak berbuah. Tak lama kurma ni tak akan buah, kata dia. Tiba masanya tak buah. Itu tanda akhir zaman. Ia berkata, ceritakan kepadaku tentang Tasik Tabariah. Tasik Tabariah, ya, Tasik di Palestin. Nama Tasik Tabariah. Yang airnya tawar menjadi minuman dan untuk menyerang kebun-kebun di kawasannya. Kami bertanya tentang apa yang kamu ingin tahu. Mu nak tanya apa tentang Tasik Tabariah? Ia berkata, adakah ia masih berair? Tasik Tabariah tu air banyak ke? Kami berkata, airnya masih banyak. Air banyak lagi. Ia berkata, jaga-jaga, tidak lama lagi airnya akan kering. Akan tiba masanya air Tasik Tabariah menjadi kering. Ia berkata lagi, ceritakan kepada aku tentang mata air Zughar. Adakah airnya masih ada? Mata air Zughar, ni mata air di Palestin juga, masih ada lagi? Adakah penduduknya masih menyiram tanaman dengan air itu? Kami menjawab, airnya masih banyak lagi air. Penduduknya masih menyiram tanaman dengan air itu. Ia berkata lagi, ceritakan padaku tentang dia berkata lagi, airnya akan berhenti, akan kering airnya, tertinggal terjemahan tu. Terjemahannya tertinggal, Tasik Zughar akan kering. Ceritakan kepadaku tentang Nabi yang lahir di kalangan penduduk yang buta huruf. Adakah Nabi lahir kalangan penduduk yang buta huruf? Penduduknya buta huruf. Ada Nabi. Apakah yang telah berlaku? Kami menjawab, ia telah lahir di Mekah dan telah pun berpindah ke Yathrib. Berpindah ke Yathrib, iaitulah Madinah. Yathrib ini nama pada Madinah sebelum daripada Nabi berhijrah. Ia bertanya, adakah orang-orang Arab memeranginya? Orang Arab perang tak Nabi ini? Kami menjawab, ya. Ia berkata, apakah yang telah ia berlaku terhadap mereka itu? Nabi itu buat apa? Kami menjawab, ia mencapai kemenangan dalam menghadapi orang-orang Arab yang mengelilingi untuk menentangnya. Nabi ini perang dan dia menang, orang Arab kalah. Dan mereka itu telah menjadi patuh kepadanya. Ia berkata, adakah itu telah pun berlaku? Kami menjawab, ya. Ia berkata, ingatlah kalau begitu baik kepada mereka mematuhinya. Baik kalau orang Arab ikut Nabi ni. Tahu pula dia. Dan aku ingin memberitahu berkenaan denganku pula. Akulah Al-Masih. Akulah Al-Masih. Al-Masih ini ada dua. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Isa bin Maryam diangkat oleh Allah ke langit. Itu Nabi Isa AS. Al-Masih. Yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Masih Al-Masih yang menyesatkan. Inilah dianya. Akulah Al-Masih dan telah hampirlah masa diizinkan kepadaku untuk keluar. Aku akan keluar ke seluruh bumi. Aku tidak akan tinggal sebuah negeri pun, melainkan mestilah aku mengunjunginya. Perkara itu berlaku selama 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Kedua-dua tempat itu diharamkan kepadaku. Setiap kali aku coba masukinya,
aku dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang menghalangku, dan setiap jalannya dikawal oleh malaikat. Rawi hadis ini Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tu bukan anhuma, berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lalu ia menikam tongkatnya ke arah mimbar ini dengan mimbar Nabi tu menekam tongkat dia dan bersabda, ini dia Taibah, yakni Madinah. Tidakkah aku telah berkata kepada kamu berkenaan dengannya? Orang-orang yang hadir berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW. Meneruhkan sabdanya, sesungguhnya menakjubkan aku apa yang telah diceritakan oleh Tamim, menepati apa yang telah aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengannya. Berkenaan Madinah dan Mekah, malaikat ia menyebut di laut Syam atau laut Yaman. Tidak, bahkan ia di sebelah timur. Sebelah timur sebenarnya tanah Arab. Sebelah timur lautan Hindi, maknanya lautan Hindi. Itu belah timur. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Berkata Fatimah Qais binti Qais, aku telah menghafal perkara ini dari Rasulullah SAW. Pulau itu duduk di sebelah timur. Sebelah timur. Bermacam-macam anggapan. Kat mana letak pulau ini? Pulau ini. Ada orang duduk agak-agak. Pulau ini berhampir dengan Pulau Socotra. Pulau Socotra ini ialah pulau yang berhampir dengan Yaman Selatan. Ada Pulau Socotra. Socotra ini pulau yang banyak tumbuhan-tumbuhan yang pelik. Pohon kayu yang pelik yang tak ada dalam dunia lain. Ada di pulau itu. Pulau ini ada penduduk orang Islam. Dekat pulau itu ada 3 buah pulau. 2 buah pulau. Lain dia 3 semuanya pulau yang besar. Satu pulau ni dikenal dengan Pulau Puaka. Pulau Puaka orang terakhir ni pergi. British menakluk Yaman Selatan, termasuk kawasan Teluk dia takluk. Tentera British, tentera laut British pernah nak ambil pulau tu, mendarat lari. Dia tengok apa tak tahu, Allahu a'lam, lari. Bila Yaman Selatan jatuh ke tangan komunis. Bila Yaman Selatan ditakluk oleh komunis. Kerana orang putih ni dia tak boleh beri pada Islam, kata komunis tak apa. Walaupun dia berlawan komunis, tapi kepada dia komunis baik pada Islam. Islam bahaya pada komunis. Dia beri komunis menguasai Yaman Selatan. Pada masa komunis memerintah Yaman Selatan, puak-puak Marxis komunis ni dia tak percaya benda gaib. Tak percaya Tuhan, tak benda gaib. Di mana mereka hantar pasukan dengan helikopter pergi ke pulau ni. Mendarat dengan helikopter, cabut lari ketakutan. Wallahu alam, tak tahu apa pulau ini. Dan diberitakan bahawa mereka meletakkan tentera laut dia di kawasan Teluk dan kawasan ini. Kenapa? Kerana satu mazhab Kristian, mazhab Anglican, mazhab Kristian. Anglican termasuklah juga Protestan dan Katolik, jadi pak turut pada mazhab ini, percaya di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin Yahudi yang akan memimpin Kristian dan Yahudi untuk mengalahkan orang Islam. Ini kepercayaan dia. Ini kepercayaan Yahudi, Kristian dan Yahudi. Kristian Zionis bergabung dengan Yahudi, Zionis bergabung untuk lawan orang Islam. Mereka percaya akan muncul pemimpin Al-Masih. Al-Masih juga dipanggil Al-Masih juga. Dalam bahasa Inggeris pun Al-Masih. Dia percaya adanya Al-Masih. Ini Al-Masihud Dajjal. Yang dia percaya memimpin dunia di akhir zaman. Kita orang Islam pula, Al-Masih ini Al-Masihud Dajjal. Akan muncul Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam bersama Imam Mahdi akan membunuh Al-Masih ini di akhir zaman. Dan Yahudi dapat dikalahkan. Yahudi akan dikalahkan pada akhirnya. Itu hadisnya. Ini satu hadis. Di antaranya juga ialah hadis yang menceritakan seorang Yahudi yang bernama Ibnu Sayyad. Oleh kerana hadis ini ada berkaitan dengan hadis ini juga. Panjang kita baca ini. Seorang Yahudi bernama Ibnu Sayyad yang ada pada dirinya tanda-tanda Dajjal, sehingga ia menjadi perhatian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Sayyad ini zahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW pula
tidak menyatakan dengan sarih bahawa Ibnu Sayyad itu Dajjal ataupun tidak, sehingga para ulama bertelengkuh pendapat berhubung dengannya. Hadisnya ialah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala inna Umar bin al-Khattab alih itu Ibnu Alih bin saja, Abdullah bin. Dia kalau Isa bin Maryam, kalau Nabi Isa ada alih Isa bin Maryam, kalau orang lain bin dengan tidak ada alih. Itu ejaan, mengikut ejaan imla dalam bahasa Arab. Ini salah saja. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala inna Umar bin al-Khattab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min ashabihi qibala ibn Sayyad hatta wajadahu yal'abu ma'a as-sibyan inda utum min bani Maghalah wa qad qara ibn Sayyad yawma idin al-hulum falam yash'ur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahrahu biyadihi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibn Sayyad atashhadu anni Rasulullah فنظر إليه ابن الصياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن الصياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن الصياد الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله سمعت ابن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه ابن الصياد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع dengan ضاد مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة فرأت من الصياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت ابن الصياد يا صافي وهو ابن الصياد هذا محمد فصار ابن الصياد فقال الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين متفق عليه. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Umar bin Khattab telah pergi bersama-sama Rasulullah SAW berserta dengan beberapa orang sahabat yang lain untuk mencari seorang yang dikenal dengan nama Ibn Sayyad. Sehinggalah ia menemuinya ketika ia sedang bermain-main bersama kanak-kanak di kota Bani Maghalah. Ketika itu Ibn Sayyad berada dalam usia hampir balik. Ia tidak menyedari Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW memukul belakangnya dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Sayyad, adakah kamu bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Lalu Ibn Sayyad berpaling memandang ke arah Nabi SAW dan berkata, aku bersaksi bahawa kamu adalah Rasul yang diutuskan kepada orang-orang yang buta huruf, kata dia. Bukan pada semua manusia, pada orang Arab saja, kata dia. Lalu Ibn Sayyad berkata lagi kepada Rasulullah SAW, adakah kamu bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Mucayat aku ini Rasulullah juga, ditanya Nabi. Rasulullah SAW enggan menjawabnya. Lalu ia bersabda, aku beriman kepada Allah dan semua rasul-rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apa pandangan kamu? Ia menjawab, datang kepadaku orang yang benar dan orang yang bohong.
Temu dengan aku ni macam-macam orang. Orang benar ada, orang bohong pun ada. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu perkara ini menjadi keliru kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku menyembunyikan kepadamu suatu perkara yang tersembunyi. Ibnu Sayyad menjawab, iaitu perkara syak. Rasulullah SAW bersabda, pergi, berambus kamu, tidak akan berlaku urusanmu. Apa yang kamu cita-cita tak berjaya, kata Nabi kepada Ibnu Sayyad. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mencelah, tinggalkan pada saya Rasulullah, biar saya pancung lehernya, kata Sayyidina Umar. Saya pancung leher dia, bunuh, kata Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, kalau ia sungguh-sungguh Dajjal, kamu tidak dapat membunuhnya. Kalau dia ni Dajjal sungguh, kamu tak boleh bunuh, kerana Allah Ta'ala tak izin. Allah Ta'ala tetapkan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Dan kalau ia bukan Dajjal, maka tidak baik kamu membunuhnya. Kalau dia ni bukan Dajjal, tak baik membunuhnya, kerana dia duduk di bawah kerajaan Islam. Dia rakyat kita, walaupun dia cakap itu tak boleh bunuh lagi, kata Nabi. Hadis ini tidak menjelaskan adakah Ibnu Sayyad ni Dajjal ataupun tidak. Boleh jadi Dajjal, boleh tidak. Nabi tak jelas. Tapi hadis ini menjadi nas. Pada setengah ulama mengatakan Ibnu Sayyad juga adalah Dajjal. Berkata Salim bin Abdullah, aku telah mendengar Ibnu Umar. Salim bin Abdullah ni ialah ulama tabi'in. Aku telah mendengar Ibnu Umar pernah berkata, menceritakan perkara itu, Rasulullah SAW telah pergi bersama Ubay bin Ka'ab al-Ansari ke kebun tamar. Ubay bin Ka'ab ialah seorang sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quran dan ilmu fiqh, ilmu hukum, sahabat yang alim yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai seorang sahabat yang alim. Nabi pergi dengan Ubay bin Ka'ab ke kebun tamar, tempat tinggal Ibnu Sayyad. Rasulullah SAW masuk ke dalam kawasan kebun tamar itu secara bersembunyi di belakang batang tamar, supaya tidak disedari oleh Ibnu Sayyad dan dapat mendengar percakapannya sebelum Ibnu Sayyad melihatnya. Dia cakap seorang. Nabi pergi sembunyi di belakang pokok taman nak dengar dia kata apa. Rasulullah SAW melihat ia sedang menyenggeng di atas hamparan yang lembut. Kedengaran menyebut perkataan yang tidak dapat didengar dengan jelas. Dia sebut perkataan yang tak dapat didengar dengan jelas, tak putih. Tiba-tiba ibu Ibnu Sayyad terpandang Rasulullah SAW yang bersembunyi di belakang batang tamar. Mak dia nampak Nabi bersembunyi di belakang tamar. Lalu ia memberitahu anaknya, wahai Safi, nama timbangan Ibnu Sayyad, ini dia Muhammad. Lalu Ibnu Sayyad bangkit dengan tergesa-gesa. Ibnu Sayyad pikah bangun lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, kalaulah ibunya membiarkannya secara jelaslah ia. Kalau ibu dia tak panggil tadi, kita boleh dengar dia cakap apa, kata Nabi. Menurut riwayat yang lain, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, laqiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, yani Ibn Sayyad, fi ba'd turuq al-Madinah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anni Rasulullah? Faqala huwa atashhadu anni Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ma tara? Qala ara 'arshan 'ala al-ma'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara 'arsha iblis 'ala al-bahri wa ma tara? Qala ara sadiqina sadiqan wa kadhiban, sadiqina wa kadhiban aw kadhibina wa sadiqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa 'alaihi da'uhu, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini pula lain cerita. Artinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar telah menemui yakni Ibnu Sayyad di salah satu jalan di Madinah. Ini peristiwa lain. Nabi dengan Abu Bakar, Umar bertemu Ibnu Sayyad di jalan Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Rasulullah tanya dia, adakah engkau bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Mempercaya tak aku Rasulullah? Ibnu Sayyad menjawab, adakah engkau bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Ditanya Nabi, percaya tak aku Rasulullah? Dia pula jadi Rasul. Nabi percaya tak? Sabda Rasulullah SAW, aku beriman kepada Allah, para malaikatnya dan kitabnya,
apakah yang awak lihat? Nabi tanya dia. Nabi kata, aku beriman kepada Allah, malaikat dan kitabnya. Nabi tanya, apakah awak lihat menapuk apa? Ibnu Sayyad menjawab, saya melihat arash itu berada di atas air. Arah di atas air. Sabda Rasulullah SAW, sebenarnya awak melihat arash iblis berada di atas laut. Mu tengok arah iblis, kata Nabi. Apakah yang awak lihat? Ibnu Sayyad menjawab, aku melihat orang yang benar dan orang yang berdusta, orang yang dusta dan orang yang benar. Sabda Rasulullah SAW telah menjadi keliru kepadanya, tinggalkan dia, biarkan dia. Nabi kata, biarkan dia. Ini peristiwa yang lain. Nabi jumpa Ibnu Sayyad. Menurut riwayat yang lain, an Muhammad ibn al-Munkadir qala ra'aitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yahlibu billah abna as-Sayyad ad-Dajjal. Faqala qultu atahlibu billah? Qala fa inni ra'aitu Umar yahlibu billah ala dhalika 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yunkirhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Artinya, dari Muhammad al-Munkadir, katanya, aku pernah melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah bersumpah, demi Allah, bahawa Ibnu Sayyad itu ialah Dajjal. Kata Jabir bin Abdullah. Jabir ini sahabat Nabi. Jabir bersumpah, demi Allah, aku percaya Ibnu Sayyad ini Dajjal. Dajjal dah dia ni. Aku berkata, adakah? Muhammad bin Munkadir tanya. Muhammad al-Munkadir tanya, adakah kamu bersumpah dengan demi Allah? Bersumpah dengan demi Allah. Ia menjawab, aku melihat Umar bersumpah demi Allah dalam perkara itu di sisi Rasulullah SAW, lalu ia tidak mengingkarinya. Sayyidina Umar bersumpah depan Nabi, wallahi ini Ibnu Sayyad ini Dajjal. Nabi tak kata apa. Berkata Ibnu Abi Salamah, syahidah Jabir annahu Ibnu Sayyad. Qultu fa innahu qad mat. Qala wa in mat. Qultu fa innahu aslam. Qala wa in aslam. Qultu fa innahu dakhala al-Madinah. Qala wa in dakhala al-Madinah. Rawahu Abu Daud, hadisun hasan. Qala wa in dakhala al-Madinah. Tinggal wa in dakhala al-Madinah. Artinya, Jabir telah menaik saksi bahawa Ibnu Sayyad itulah Dajjal. Ibnu Sayyad ni Dajjal, kata Jabir. Aku berkata, ia telah mati. Ibnu Sayyad ni mati dah. Macam mana? Dia mati dah. Dajjalnya zahir di akhir zaman. Dia mati dah. Nyata dia mati di Madinah. Ia menjawab, sekalipun ia telah mati, walaupun dia dah mati, aku percaya dia Dajjal. Aku berkata, ia telah masuk Islam. Ada riwayat kata Ibnu Sayyad dia masuk Islam. Macam mana dia Dajjal? Ia menjawab, Jabir menjawab, sekalipun ia masuk Islam, aku percaya dia Dajjal. Aku berkata, ia pernah masuk ke Madinah. Dia masuk Madinah. Hadis mengatakan Dajjal tak boleh masuk Madinah. Ia menjawab, sekalipun ia pernah masuk ke Madinah, walaupun dia masuk Madinah, aku percaya dia ini Dajjal. Huraian hadis-hadis ini. Pendapat para ulama berhubung dengan hadis-hadis tersebut di atas. Para ulama bersepakat mengakui hadis-hadis yang menceritakan tentang Dajjal dibelenggu di sebuah pulau, dan cerita Ibnu Sayyad, cerita yang kedua, adalah hadis-hadis sahih yang tidak harus diragukan. Dua-duanya hadis sahih. Hadis yang pertama, hadis Fatimah binti Qais, menceritakan Dajjal duduk di sebuah pulau. Hadis ini hadis sahih. Hadis yang kedua pula mengatakan Ibnu Sayyad Dajjal duduk di Madinah. Hadis ini hadis sahih pula. Macam mana nak buat? Dua-duanya hadis sahih. Tetapi mereka berselisih pendapat dari segi memahami dan mengulah hadis-hadis yang tersebut. Menurut Al-Khattabi, Al-Qurtubi, Al-Baihaqi dan beberapa ulama yang sependapat dengannya, bahawa Ibnu Sayyad itu adalah salah satu daripada dajjal yang banyak. Ibnu Sayyad ini dajjal juga, bukan dajjal zahir di akhir zaman.
Kerana Nabi sebut dalam hadis yang lain akan zahir 30 dajjal. Ibn Sayyad ni salah satu daripada dajjal yang 30 tu, kata mereka. Bukannya dajjal yang akan zahir di akhir zaman. Ibn Sayyad menceritakan perkara gaib berdasarkan hubungannya dengan syaitan. Dia cerita benda gaib, dia buka mana syaitan. Di mana cakap-cakapnya sungguh mengelirukan dan membahayakan orang-orang yang dhaif imannya, iaitu menurut apa yang biasa dilakukan oleh ahli sihir dan ahli-ahli nujum. Ini pendapat yang pertama. Ibn Sayyad adalah salah satu daripada 30 dajjal. Dajjal yang banyak. Bukannya dajjal yang zahir di akhir zaman, penutup alamat yang besar pada hampirnya kiamat. Menurut pendapat Al-Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, bahawa kedua-dua hadis tersebut di atas menunjukkan dajjal yang akan zahir di akhir zaman. Mengikut pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Asqalani, dua-duanya orang yang sama. Duduk di pula dengan Ibn Sayyad, duduk Madinah, orang yang sama. Al-Imam An-Nawawi telah menegaskan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, menurut zahir hadis-hadis yang tersebut, tidaklah diwahyukan kepada Nabi SAW bahawa itulah Dajjal atau bukan Dajjal, tetapi sesungguhnya diwahyukan kepadanya sifat-sifat Dajjal. Dan pada diri Ibn Sayyad ada tanda-tanda yang memberi kemungkinan bahawa dialah Dajjal. Oleh itu Rasulullah SAW tidak memberi kata putus bahawa dialah Dajjal atau bukannya Dajjal. Sesungguhnya Imam Nawawi menegaskan, ada pun riwayat yang menyatakan bahawa Ibn Sayyad melahirkan keislamannya, berhaji penuh pergi ke Mekah. Dajjal macam mana? Penuh pergi ke Mekah. Dajjal pergi ke Mekah juga, buat haji dan berjihad, dan ia meninggalkan sifat-sifat Dajjal yang ada padanya. Tidaklah menjadi sesuatu yang sarah bahawa ia bukan Dajjal. Tak ada benda yang sarah menolak Ibn Sayyad ini adalah Dajjal. Adapun dia buat kerja-kerja Islam tu mungkin menunjukkan munafik dia. Adapun Ibn Hajar Al-Asqalani menegaskan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahawa Ibn Sayyad itulah juga yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di sebuah pulau. Ialah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Ibn Hajar kata, hak Tamim Ad-Dari jumpa di pulau ni orang yang sama, kata dia. Beliau menyatakan pendapat yang tepat ialah mengumpulkan kedua-dua hadis, yakni hadis riwayat Tamim Ad-Dari dan kisah ini, kisah Ibn Sayyad, bahawa ia adalah Dajjal, yakni Ibn Sayyad itu Dajjal, dan ia adalah orang yang sama dengan yang ditemui oleh Tamim Dari dalam keadaan dibelenggu. Ini pendapat Ibn Hajar. Pendapat ini adalah ijtihad para ulama dalam memahami kedua-dua hadis ini. Walau bagaimanapun kita kena percaya bahawa Dajjal ni akan zahir di akhir zaman. Adakah Ibn Sayyad, adakah duduk di pulau tu, wallahu a'lam, akan muncul di akhir zaman bila tiba masanya, setelah berlaku tanda-tanda yang besar. Akan berlaku tanda yang besar dengan peperangan yang besar terlebih dahulu. Berlaku perang besar, mungkin perang dunia yang ketiga atau perang dunia lain, wallahu a'lam. Akan menjadikan orang Arab banyak terbunuh. Berlakunya penawanan Konstantinopel kali yang kedua, penawanan Rom, Itali ditakluk oleh Islam. Itu mengikut satu riwayat. Tengah-tengah orang Islam nak menakluk Rom, muncul Dajjal. Dajjal ialah pemimpin orang Yahudi di akhir zaman. Allah Ta'ala telah memutuskan bahawa orang Yahudi akan dihapuskan di akhir zaman. Yang menghapuskan orang Yahudi ialah orang-orang Islam. Orang Islam disebut dalam hadis. Allah Ta'ala hukumkan orang Yahudi kerana mereka membunuh nabi-nabi yang ramai, ulama-ulama yang ramai. Walaupun hari ini mereka merempak hidup di seluruh pelosok dunia. Ada di Eropah, ada di Amerika, ada di
Afrika, ada di negeri-negeri Asia. Bila tiba masanya orang Yahudi akan berhijrah balik ke Israel mereka. Dan hari ini Israel sedang meroboh rumah orang-orang Palestin untuk buat rumah baru, halau orang Palestin, panggil orang Yahudi balik berkumpul di situ. Sebenarnya mereka berkumpul di situ untuk dikuburkan oleh orang Islam di akhir zaman. Untuk dikuburkan oleh orang Islam di akhir zaman. Pemimpin mereka di akhir zaman ialah Dajjal. Dan orang Yahudi sedang berjuang untuk menubuhkan negara besar dunia. Kerana mereka berbangga dengan negara Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah Nabi Bani Israel. Nabi Sulaiman ni Rasul Islam, bukan agama Yahudi. Tapi orang Yahudi berbangga dengan semangat kebangsaan dia, nak tegakkan semula negara menakluk dunia macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengambil persaka ayahnya Nabi Daud yang memakai tabut. Tabut ialah peti, keranda yang diisi di dalamnya tongkat Nabi Musa, kitab Taurat yang Nabi Musa terima daripada Allah Ta'ala, sepatu Nabi Harun mengikut riwayatnya. Dia letak dalam keranda, di mana orang Yahudi zaman dahulu menggunakan keranda ini letak di depan di medan perang untuk beri semangat, menyebabkan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Keranda itu hilang, mereka cari balik keranda itu, nak cari rata-rata dunia, gali bawah Masjid Aqsa, gali rata-rata dunia, mana-mana tempat ada pemimpin Yahudi yang tegak pemerintahannya dia akan cari, termasuk di Habasyah. Kerana kepercayaan dia, pernah salah seorang putera Nabi Sulaiman beristrinya Balqis dilantik menjadi pemerintah di Habasyah. Ada orang Yahudi di Habasyah duduk gali di Habasyah, duduk cari peti ini. Dia duduk bangga dengan peti itu. Bangga buat apa dengan peti? Macam orang Melayu lah, bangga dengan keris. Buat benda dengan keris. Duduk bangga dengan keris, dia menakut baik. Tak ikut hukum Allah Ta'ala, tak jadi apa. Ini percayaan orang Yahudi. Tapi akan tiba masanya orang Yahudi akan dikalahkan. Seterusnya Ibn Hajar menegaskan, Ibn Sayyad ialah syaitan yang merupakan sebagai Dajjal pada zaman Nabi SAW. Sehinggalah ia menyembunyikan diri dengan menuju ke Aspahan. Ini mengikut riwayat, pergi ke Aspahan. Aspahan ni ialah bandar di Iran. Orang Yahudi ramai di situ, di Aspahan ni. Di zaman selepas Nabi SAW sehinggalah tiba masa kemunculannya, seperti yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Oleh kerana peristiwa ini rumit untuk dipaham, maka Al-Bukhari mengambil sikap secara tarjih dengan meriwayatkan hadis riwayat Jabir dari Umar berhubung dengan Ibn Sayyad, dengan tidak menyebut hadis riwayat Fatimah binti Qais berhubung dengan kisah pelayaran Tamim Ad-Dari. Walau bagaimanapun Ibn Hajar telah menyebut juga kisah itu di dalam kitabnya dengan mengeluarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan dari Umar bin Abi Salamah dari Jabir radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun banyak di kalangan ulama telah membuat kesimpulan bahawa yang zahir di zaman Nabi SAW itu ialah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, di mana Allah menzahirkannya di masa itu untuk menjadi ujian kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga bertambahnya iman orang-orang yang beriman dan binasalah orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Cukuplah menjadi bukti di mana kelahirannya tepat dengan zaman zahir Nabi akhir zaman, dan ia menghilangkan diri di masa berlakunya peristiwa Harrah yang melanda negeri tempat bersemadinya Rasulullah SAW. Peristiwa Harrah ni peristiwa selepas Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij, naik Muawiyah melantik anak dia Yazid jadi khalifah. Selepas membunuh Sayyidina Husain, Yazid mengarahkan pada tenteranya menyerang Madinah
dan menghalalkan Madinah untuk dibunuh penduduknya dalam beberapa masa, di mana ahli-ahli syuhada yang mati syahid peristiwa Harrah ni ditanam di Baqi'. Sebab itu mereka yang pergi ziarah Madinah, ziarah kubur Baqi', diberitahu ini syuhadaul Harrah. Syuhadaul Harrah dikenal mereka sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in yang mati dibunuh zalim di zaman Umayyah. Peristiwa Harrah yang melanda negeri tempat semadi Rasulullah SAW, yang telah menjadi suatu malapetaka pada umat Islam di zaman itu, wallahu a'lam.